يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وأنفسكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى قال في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalani kehidupan di atas muka dunia sebagai hamba Allah yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada segala titah perintahnya, meyakini bahawasanya akan datang suatu hari semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selama hidup di atas muka dunia tidak habis dan tutup ceritanya di dunia selepas mana kita memejamkan mata. Sebaliknya segala-galanya nantinya akan didedahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana semua akan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap seorang daripada manusia akan dihimpunkan di mahsyar, akan dibentangkan amalannya. Tidak akan ada sesuatu pun daripada amalan yang dilakukan, daripada perbuatan baik ataupun sebaliknya, melainkan akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan mereka yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala, ditutup segala kesalahan dan diampun, dipadam segala kejahatan, digantikan dengan kebajikan. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya hari kita bertemu dengan Allah, bangkit daripada kubur dan dihimpunkan di mahsyar untuk menghadapi hitungan amal, adalah hari yang benar yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam kitab suci Al-Quranil Karim. Dan bahawasanya setiap daripada amalan kita itu dicatat oleh para malaikat juga benar, seperti mana yang telah pun dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyu yang Allah taala turunkan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Setiap daripada apa yang mereka lakukan itu dicatat kemas oleh para malaikat di dalam buku suratan amal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebelum daripada kita berangkat meninggalkan dunia ini, sama ada berbekalkan bekalan amal saleh yang kita kerjakan, atau sebaliknya kita masih lagi terpinga-pinga dan tertangguh-tangguh ketika mana sampainya waktu mati, waktu itu kita akan menyesal. Kita akan merasakan bahawasanya tidak cukup bekalan untuk aku bawa bertemu dengan Allah. Bersediakah kita atau tidak apabila datang ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Oleh kerana itu, renunglah, perhatilah dengan pandangan mata hati yang tunduk dan patuh kepada Allah. Perhatilah kehidupan dunia ini. Lihatlah gerak laku dan perjalanan hidup kita di atas muka dunia. Renungilah perkataan yang kita tuturkan. Kemana kaki kita langkah, kemana tangan kita menyentuh, di mana pandangan kita jatuh, semua itu tidak terkecuali daripada nilaian Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh para malaikatnya.
sebelum daripada kita berangkat meninggalkan dunia, perhalusilah perjalanan hidup kita ini. Jangan sampai kita terjebak melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas alasan untuk mencari rezeki, walaupun atas alasan untuk menyara keluarga, walaupun atas alasan untuk membiayai perjalanan hidup kita ini dengan segala kelengkapan dan keperluan, atas apa alasan sekalipun, jangan sampai kita terjebak dan terlibat dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, faqad qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, hendaklah sekalian kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perelokkan apa yang kamu cari dan kamu tuntut dalam kehidupanmu daripada punca rezekimu. Ittaqullaha, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perelokkan apa yang kamu cari dan kamu tuntut daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Kerana sesungguhnya seseorang itu, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Kerana seseorang itu tidak akan mati melainkan akan ditunaikan segala rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuknya. Wa in abta'a anha, walaupun terkadangnya nampak seakan-akan rezeki itu lambat, seakan-akan kita menempuh susah di atas muka dunia, tetapi kita tidak akan mati melainkan Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Setiap makhluk yang Allah taala ciptakan itu diperuntukkan rezekinya. Walan tamuta an-nafsu fan-nafsu lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Setiap diri itu tidak akan mati, setiap manusia itu tidak akan mati sehingga dia melengkapi atau mendapatkan rezeki yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fattaqullah, maka hendaklah sekalian kamu bertakwa kepada Allah, wa ajmilu talab, dan perelokkan urusan kamu mencari rezeki di dalam kehidupan di dunia ini. Khudhu ma halla, ambil apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa da'u ma haram, dan tinggalkan perkara haram yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menghayati makna takwa itu dalam kehidupan. Takwa itu, pesanan takwa bukanlah halwa telinga yang semata-mata kita dengar setiap kali bergemanya khutbah Jumaat atau khutbah 2 hari raya dengan pesanan bertakwa kepada Allah. Takwa itu bukanlah halwa telinga, tetapi ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita bawa dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia. Maka dalam perkataan ada nilai takwa, dalam pandangan ada nilai takwa, dalam berfikir ada nilai takwa, dalam mengemukakan pendapat ada nilai takwa. Dalam setiap perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan ada padanya nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mendengar yang ditegah oleh Allah, jangan memandang yang diharamkan oleh Allah, jangan mengeluarkan pendapat sesuatu yang bercanggah dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kehidupan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya mengejar keseronokan, kemegahan, kekayaan, kedudukan atas muka dunia, tetapi melihat masa depan. Pada hari nantinya dia akan bersemadi di dalam kubur berseorang diri dalam gelapnya kubur, melainkan mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkat amal saleh diterangi kubur mereka itu dengan cahaya, dengan limpah kurnia daripada Allah. Tetapi sifat kubur itu gelap, sifat kubur itu sempit, panas, tidak selesa, dan semua orang akan menghadapi keadaan yang seumpama itu. Maka seorang yang cerdik tidak hanya melihat dengan keseronokan hidup di atas muka dunia, jangan menghimpunkan dunia sehingga nanti sempit kehidupan kita di akhirat. Jangan semata-mata berusaha untuk melapangkan kesenangan dunia, nanti kita akan menghadapi kesempitan kubur dan bangkit dengan penuh kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan kumpulkan dunia dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana katanya disebutkan oleh Abu Al-Atahiyah di dalam syair beliau yang masyhur, beliau mengatakan, ya jami'ad dunya, ya jami'ad dunya li ghairi balaghihi satatrukuha fanzur lima anta jami'u fakam qad ra'ayna al-jami'ina qad asbahat lahum baina atbaqi at-turab madaji'u. Katanya Abu Al-Atahiyah rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, ya jami'ad dunya, wahai manusia yang menghimpunkan dunia sehingga tidak kenal halal haram, sehingga luput waktu sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pada hari-hari lain dia tidak sujud pada Allah, lebih menduka citakan hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam pun terkadangnya luput tidak sempat untuk sujud kepada Allah kerana alasan bekerja mencari rezeki. Ya jami'at dunia, wahai orang yang menghimpunkan dunia, li ghairi balaghihi, yang engkau tidak akan dapat mencapainya. Kerana dunia ini sementara, kita juga sementara. Apa yang kita impikan tidak akan kita perolehi walaupun dengan usaha keras, melainkan dengan ketetapan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bekerjalah tidak salah, tetapi jangan sampai pekerjaan melalaikan kita daripada sujud kepada Allah. Ya jami'ad dunya li ghairi balaghihi, wahai orang yang menghimpunkan dunia yang kamu tidak akan dapat mengecapinya selama-lamanya. Tidak akan sampai cita-cita kamu dunia ini, kerana dunia ini sementara. Satatrukuha, kamu akan meninggalkan dunia ini. Fanzur lima anta jami'u, maka renunglah, berfikirlah untuk apa engkau menghimpunkan dunia sehingga engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam qad ra'ayna al-jami'ina qad asbahat lahum baina atbaqit turabi madaji'u. Berapa ramai kami telah melihat manusia yang mengumpul-ngumpulkan dunia sehingga derhaka kepada Allah. Hidupnya senang dan lapang atas muka dunia, tetapi akhirnya dia juga akan disemadikan di dalam lapisan tanah kubur yang sempit yang akan menjadi adas tidurnya. Ya jami'ad dunya, ya jami'ad dunya li ghairi balaghihi, satatrukuha fanzur lima anta jami'u. Fakam qad ra'ayna al-jami'ina qad asbahat lahum baina atbaqit turabi madaji'u. Maka oleh kerana itu ambillah peringatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringatan yang Allah sampaikan dengan turunnya wahyu yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mendengar langsung daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir, walaupun tidak melalui langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah sampai urusan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah pun dilaksanakan dengan sempurna oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita nantinya akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celiklah mata kita untuk melihat kebesaran Allah. Celikkan mata hati kita untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Buka mata kepala untuk melihat dan buka mata hati kita untuk merenung dan juga untuk kita mengakui sesungguhnya kita sangat berhajat kepada Allah. Sesungguhnya kita sangat perlu kepada Allah. Maka jangan abaikan perintah Allah dalam kehidupan kita. Tidak kira kita siapa, kita seorang pelajar yang masih lagi di bangku sekolah, ataupun kita sudah punyai kerjaya sendiri, sudah bekerja dan punya pekerjaan ataupun kerjaya sendiri, ataupun kita seorang ahli perniagaan, ataupun apa saja yang kita lakukan, siapapun kita tetap hamba Allah yang menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan tidak habis ceritanya di dunia, tetapi nantinya akan dibentangkan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Kecil besar yang kita lakukan kebajikan tidak akan disia-siakan. Begitu juga kecil besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan juga tidak terkecuali daripada nilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri sebelum daripada kita bertemu dengan Allah, jangan sampai kita tergolong daripada kalangan manusia yang nantinya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika mana matanya dibutakan di mahsyar, dia bangkit dalam keadaan buta dan teraba-raba tidak dapat melihat, sedangkan dulunya di dunia dia dapat melihat. Lalu dia berkata, qala rabbi, katanya wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku hari ini ya Allah dalam keadaan buta, sedangkan di dunia dulu aku bukan orang buta, aku dapat melihat. Lalu dijawabnya kepada lelaki tersebut, dijawab kepada hamba tersebut, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Begitulah balasan yang kami berikan kepada kamu, kerana kamu dulunya di dunia kami berikan penglihatan kepada kamu untuk melihat, merenung, sampai peringatan kepada kamu. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, bumi yang Allah Ta'ala ciptakan, langit bumi yang Allah hamparkan, langit yang Allah tegakkan, bumi yang Allah hamparkan,
keadaan Allah berikan segala-gala keperluan apa yang kamu perlu dalam hidup kamu, tetapi kamu membutakan mata kepala kamu dan kamu menyombong dengan Allah Subhanahu wa taala, fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga maka tidak akan sesiapa akan mengambil endah tentang kamu. Kamu dilupakan, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh kerana itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ubah diri menjadi hamba Allah yang meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sebenar-benar yang kita sembah dan kita agungkan dalam kehidupan kita. Agama Islam adalah agama yang kita peluk dan kita junjung setinggi-tingginya. Hukum syariat Allah adalah sesuatu yang paling mulia dan paling penting dalam kehidupan kita. Rahmat Allah adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Perbanyakkan istighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah mengalung-alungkan hamba-hambanya yang ingin kembali ke pangkal jalan, bermohon ampun dan juga menyesali akan kesilapan yang dilakukan. Yakinlah, sekiranya kita sungguh yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menanti-nanti, kalau dalam bahasa kiasannya, menanti-nanti dan menunggu-nunggu hambanya untuk kembali ke sisinya. Disebutkan oleh para ulama dalam ucapan dan ungkapan mereka bermadah, menunjukkan bahawasanya betapa sangat kita ini sangat berharap kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaqini bi'afwika ya ilahi ittakhadtuhu siraja hayati fi khidammi dhunubi. Alimtu annaka ghafiran. Alimtu annaka ghafiran faji'tuka فأنت إله العالمين طبيبي. Katanya para ulama, ilahi, yaqini bi'afwika ya ilahi ittakhadtuhu, wahai Tuhanku, keyakinanku terhadap keampunanmu menjadikan aku ini meletakkan janji keampunanmu itu siraja hayati, sebagai lampu penyuluh dalam kehidupanku, fi khidammi dhunubi, dalam dautan dosa yang aku lakukan. Walaupun banyak dosa yang telah kita lakukan, kalau kita ingin kembali ke pangkal jalan, jangan pernah berputus asa, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Alimtuka ghafaran faji'tuka, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, maka aku datang kepadamu ya Allah untuk mohon ampun kepadamu. Ji'tuka taiban, alimtuka ghafaran faji'tuka taiban, aku meyakini Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, maka aku datang ya Allah sebagai seorang hamba yang kembali ke pangkal jalan, mengharapkan balas ihsan pengampunanmu. Fa anta ilahul alamina, Engkaulah Tuhan semesta alam tabibi, yang menjadi penawar dan juga pengubat segala dosa yang aku lakukan, kerana dosa itu tidak ada ubat yang boleh melarutkannya, tidak ada vaksin yang boleh menghapuskan dosa, melainkan bertaubat dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah kesempatan hidup di atas muka dunia untuk kita berhati-hati mengatur langkah, jangan sampai terlibat yang haram, dan jangan berputus asa untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tersenarai daripada kalangan hamba-hamba yang beroleh kebahagiaan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وأنفسكم جميعا بما وصانا الله ورسوله أن تتقوا الله واعلموا أن العاقبة للتقوى. وقد قال تعالى في قرآنه العظيم وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menyesali akan segala perbuatan dosa yang kita lakukan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara bersembunyi. Segala-galanya tidak terselindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita betulkan perjalanan hidup kita, kerana semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Berlalunya hari, berganjaknya umur, berarti semakin dekat kita dengan waktu dan ketika mati yang telah ditentukan oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan pada hari nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, ambillah kesempatan pada hari yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang merupakan perintah daripada Allah seperti mana Allah nyatakan dalam titah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد جميع سلاطين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصا سلطاننا سلطان الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشة والأسرة الملكية جميعا يا رب العالمين. اهديهم جميعا إلى سواء السبيل، ارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة تعينهم على طاعتك وتدلهم على تطبيق شريعتك وأحكامك وحدودك على وجه أرضك يا ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين سبيلك والمجاهدين في سبيلك وإخواننا المستضعفين المبتلين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا إخواننا في بيت المقدس وفي أكنافها يا رب العالمين. اللهم إنك وعدتنا وعن الحق آمنا به يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصرهم أجمعين. اللهم انصرهم مجاهديهم ومواطنيهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، اللهم أيدهم يا ربنا بالقوة والثبات. اللهم سخر لهم جنودك من السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا آمنا بأن رحمتك قريب من المحسنين فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.